Ya, sahih. Pewartaan daerah kecil Membakut sebagai daerah penuh akan disempurnakan sebelum akhir tahun ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, naik taraf berkenaan telah diputuskan dalam Kabinet Negeri baru-baru ini yang meliputi seluruh kawasan dalam Parlimen Kimanis. Membakut Bengawan dan ini adalah naik taraf daerah Membakut yang meliputi seluruh kawasan Kimanis, Parlimen Kimanis. Tinggal dilancar saja, kemudian diwartakan. Kabinet sudah putus. Tambahnya, dengan pewartaan tersebut, pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat dalam kawasan berkenaan akan berjalan lancar. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian program kesedaran kanser daerah Membakut di Dewan Kesenian Islam Membakut. Mengenai program ini, Datuk Dr. Muhammad Arifin menyokong penuh dengan memberi peruntukan kepada Persatuan Sukarelawan Kanser Daerah Membakut dan menyarankan ia dijadikan program tahunan bagi memberi peluang kepada penduduk setempat, terutama golongan wanita, melakukan pemeriksaan kesihatan. Program anjuran Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Membakut, Pejabat Daerah Kecil Membakut dan Persatuan Sukarelawan Kanser Membakut ini turut mendapat reaksi positif masyarakat. Ini amat bagus sekali sebab ia boleh ambil tahu tentang kita punya sejarah. Contohlah tinggi darah dan sebagainya. Kita kan boleh tahu sejauh mana kita punya tahap kesihatan kita lah. Ya, amat sesuai diadakan di daerah-daerah sebab kebanyakan yang pesakit-pesakit ni pesakit kanser yang datang. Ya, saya bersetuju program ini diadakan. Program ini memang banyak manfaat dia. So macam yang kemungkinan yang daripada kampung yang bermasalah kenderaan apa untuk pergi ke hospital kan. Jadi bila ada program macam ni, mungkin kesedaran tu ada untuk pergi buat pemeriksaan. Ibu Pejabat Polis IPD Kota Kinabalu berjaya merekodkan penurunan indeks jenayah secara konsisten sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah, penurunan itu hasil pelaksanaan operasi bersepadu cegah jenayah OBCJ. Jelas beliau, pada bulan Januari sebanyak 171 kes telah direkodkan, Februari 140 kes, Mac 101, April 81 dan Mei 72 kes. OBCJ ini telah berjaya menurunkan kadar jenayah indeks di daerah Kota Kinabalu ini. Hasil daripada maklumat yang kita terima dalam OBCJ ini, kita telah berjaya menumpahkan dua kumpulan pecah rumah yang aktif. Kedua-dua geng yang organize pecah rumah ini aktif di kawasan Luyang ini. So kita akan meneruskan OBCJ ini sehingga akhir tahun. Beliau memberitahu pemberita dalam sesi taklimat OBCJ di IPD Kota Kinabalu. Tambahnya, OBCJ yang dilaksanakan di sekitar Kota Kinabalu merupakan operasi berterusan setiap malam bermula 12.30 malam hingga 4 pagi. Ia turut membabitkan penglibatan masyarakat melalui pasukan sukarelawan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarelawan dan pemimpin pembangunan masyarakat. Sebagai UPPM di kawasan Kalambunai sentiasa bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani apa-apa juga isu di kawasan kita. Setakat ini laporan daripada kawasan kita memang kurangnya sudah kes-kes pecah rumah. Saya rasakan semua bagus lah ini. Ada polis ronda sini, kalau ada selamat sini. Jadi itu pencuri pun tidak banyak. Itu pencuri, jadi itu polis ada. Selamat ni saya tengok ni berapa tahun sudah ni, 10 tahun lebih tidak apa-apa lah sini. Terima kasih itu polis lagi saya. Sikap memandang tinggi dan menghormati jalur gemilang perlu diterapkan dalam jiwa masyarakat kerana ia merupakan lambang kedaulatan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak berkata, sikap tunggu dan lihat untuk mengibarkan jalur gemilang perlu dikikis agar semangat cinta ke negara dapat terus diperkukuh.
Justru beliau menyeru masyarakat supaya mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Dalam masa sama, masyarakat diminta tidak mengambil mudah perihal menjaga martabat dan imej negara dan memelihara perpaduan sebagai keluarga Malaysia. Beliau berucap merasmikan program Semarak Gemilang Keluarga Malaysia 2022 di Majlis Daerah Kota Belud. Dalam program ini, 2 pesilat negara yang merupakan anak jati daerah Kota Belud turut diraikan. Nur Farah Mazlan dan Muhammad Amiruddin Azmi telah mengharumkan nama negara apabila dinobatkan sebagai pemenang pingat emas kategori kelas F Puteri dan pingat gangsa kategori lelaki kelas H dalam Kejohanan Pencak Silat Dunia 2022 di Melaka baru-baru ini. Alhamdulillah, semestinya saya rasa sangat bersyukur dan gembira. Dan secara tidak langsung, kita sekarang tengah berada di bulan kemerdekaan negara. Jadi semangat tu berlipat-lipat ganda lah. Ya, saya dapat pingat gangsa pun saya berasa bangga dalam bulan merdeka ni. Saya harap game-game akan seterusnya saya akan lebih mendapat pingat emas lah. Target saya SEA Games tahun depan. Jadi apa-apa pun saya mau dapat pingat emas lah dalam SEA Games minggu depan ni, tahun depan. Persembahan haiwan di Taman Hidupan Liar Lokawi kini diadakan semula bermula semalam setelah operasi tersebut dihentikan selama kira-kira 6 bulan berikutan isu kontrak syarikat yang terlibat. Aktiviti persembahan kini dikendalikan oleh syarikat tempatan Borneo Behaviour Solutions yang ditubuhkan oleh bekas kaki tangan syarikat terdahulu terdiri anak tempatan. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Agustin Tuga, operasi tersebut ditangguhkan sebelum ini berikutan syarikat berpangkalan di Singapura yang mengendalikan pertunjukan itu sejak 2008 tidak memperbaharui kontrak mereka. Agustin menjelaskan kaki tangan Borneo Behaviour Solution sudah terlatih dengan baik sewaktu berkhidmat dengan syarikat terdahulu. Pengendalian juga tertakluk kepada audit ketat daripada Wild Welfare untuk memastikan pengurusan dan aktiviti dijalankan mengikut prosedur dan berperi kemanusiaan. Sementara itu, Pengarah Urusan Borneo Behaviour Solution Kenneth Maluda berkata aktiviti persembahan ditambah baik dengan perkongsian info pendidikan dan kesedaran mengenai pemeliharaan haiwan liar. Message yang kami deliver dalam kami punya presentation, dia mostly kepada nature awareness dan also kerja-kerja oleh Jabatan Hidupan Liar untuk menyelamat dan membantu proses pemeliharaan haiwan-haiwan di sini. Kita ini mestilah kita preserve yang ini semua yang binatang-binatang liar yang ada di tempat kita ini, menyadarkan orang ramai yang ternak binatang-binatang ini adalah protected. Happy lah actually tengok audience pun ramai kan. Macam itulah. Dengan harapan mungkin program macam ni akan dikekalkan lah. Haiwan-haiwan ni kita kena pelihara dengan bagus lah untuk masa depan anak-anak kita kan. Bagus juga lah sebab selalunya ada di tempat luar kan, at least di sini ada untuk di Sabah punya. Jadi macam binatang yang kita jarang nampak boleh nampak di sini begitu. Persembahan yang melibatkan haiwan dilindungi antaranya burung makau, enggang, ular sawah batik dan musang pandan ini diadakan setiap hari kecuali Jumaat dalam 2 sesi iaitu sesi pagi pada 11.15 pagi dan sesi petang pada 3.15 petang. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah bayu keluarga Malaysia teguh bersama. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan seterusnya. Sahi, silakan. Terima kasih, Ann.